Selamat pagi murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Apa khabar? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Ah, Seperti biasa, kepada siapa yang masih lagi belum subscribe channel Cikgu Talha, bolehlah berbuat demikian supaya kamu tidak ketinggalan dengan video cikgu yang akan datang. Baiklah murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Pendidikan Moral tahun 2, unit yang ke-13. Masih lagi tajuk bersederhana amalan keluarga. Kita buat bahagian yang kedua. Tajuk kita bahagikan kepada 3 bahagian. Biar tak panjang-panjang. Ini bahagian yang kedua. Kita akan lihat dulu buku teks. Kita terus lihat buku teks. Muka surat 90 dan 91. Siapa murid-murid yang ada buku teks tu bolehlah buka. Kalau tak ada, boleh tengok skrin. Cikgu dah sediakan dah, tengok je skrin tu. Dah ada kemudahan. Sikap bersederhana elakkan pembaziran. Kita lihat. Dia kata sikap bersederhana ni dapat mengelakkan pembaziran. Kalau lihat di sini, ini menghawa dingin. Aircon tutup. Rakan kamu ni, dia nak keluar rumah, dia keluar bilik, nak pergi ke sekolah ni, baju sekolah ni. Dia pergi sekolah. Jadi, dia nak pergi sekolah, dia matikan dulu aircon. Kalau tak ada, nanti dia membazir. Itulah yang dikatakannya bersederhana. Kita ulang balik maksud bersederhana untuk ingatan kita. Maksud bersederhana atau maksud kesederhanaan ialah bersikap tidak keterlaluan. Apa tu? Grace? Bersikap tidak keterlaluan. Macam mana tu? Grace tu tengok je kan. Dalam membuat pertimbangan. Lagi. Luminous. Macam mana tu? Pertimbangan. Apa ni pertimbangan ni? Dan tindakan. Tindakan. Tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Tidak melakukan yang keterlaluan, yang melampau-lampau. Contohlah pasang aircon. Kalau melampau tu macam mana? Dia pasangnya tu daripada pagi sampai ke malam. 24 jam dia pasang. Dah lah aircon tu dia menggunakan elektrik yang banyak. Walaupun kita ni seorang yang kaya raya, tapi kita tak boleh membazir. Tak boleh. Walaupun kaya raya. Walaupun kaya raya tak boleh membazir. Kalau nak keluar, matikan. Itu maksudnya kesederhanaan. Jadi, itu gambar. Itu gambar yang kedua. Kat depan tu ada, dekat atas meja ni ada hidangan makanan yang lazat-lazat ni. Sedapnya. Tengok gambar tu. Keluar tak Elio? Tak ada lukisan. Ada sayur, ada ikan. Ada lauk sedap ni. Nasinya mana ni nasi? Belum sampai lagi. Sedap. Tengok apa ni kata. Ibu memasak lauk pauk kegemaran. Patutlah. Tak ada nasi. Masak lauk pauk je. Nasi kemudian. Tengok sedapnya. Keluar dari bilik tidur tadi ni. Keluar dari bilik tidur. Kita tengok bawah. Ni cara bersederhana. Macam mana? Ini ialah dia punya situasi dia. Situasinya ibu memasak lauk pauk kegemaran. Kemudian, cara bersederhana bagaimana? Cara bersederhana, tindakan kamu makan mengikut keperluan. Janganlah tengok lauk banyak kamu nak habiskan semua. Itu melampau. Melampau betul. Macam tu kan. Melampau. Tak ingat orang lain pula tu. Tak ingat adik, tak ingat abang, tak ingat kakak, tak ingat ayah, makan habis. Sebab apa? Sebab kata sedap. Ada macam tu. Jadi tindakan ialah yang sedar ni makan mengikut keperluan. Dah kenyang dah. Dah kenyang dah lah. Jangan kenyang lebih-lebih sangat. Nanti perut buncit. Kebaikan bersederhana. Kebaikannya ialah dapat menjaga kesihatan. Jadi ada di sini ada dua perkara yang
kamu kena fahami pada hari ini, iaitu yang pertama, kamu kena tahu bagaimana cara untuk bersikap sederhana. Yang kedua, kamu tahu kebaikan bersederhana. Kita lihat kembali gambar yang pertama tadi. Rakan kamu ini keluar dari bilik tidur. Apa yang dia buat? Dia menutup suis penyaman udara supaya menjimatkan tenaga elektrik. Jadi cara bersederhana dan bagaimana kita bersederhana dan apa kebaikan kita bersederhana. Itu yang perlu kamu fahami. Lihat buku teks 91, gambar yang ketiga. Kalau lihat di sini, penggunaan tisu. Kalau ada pilihan mengelap tangan menggunakan tisu. Bukan tak boleh gunakan tisu, boleh gunakan tisu. Ini cara kita berjimat untuk mengelakkan pembaziran. Boleh kalau ada kain, cara bersederhana ialah gunakan sapu tangan. Sebab sapu tangan ni kita boleh cuci dia, kita boleh basuh. Kita boleh bersihkan dia. Jadi gunakan sapu. Kalau gunakan tisu, nanti kita kan ada sampah. Ambil tisu sampah kan. Tapi kalau gunakan sapu tangan, kita lap dan kita masih lagi menggunakannya. Jadi tak perlulah ada sampah. Itu pilihan, ya. Itu pilihan. Kalau itu pilihan masing-masing. Tapi tak salah kalau nak gunakan tisu, ya. Ini kalau kita bagaimana kalau kita boleh dapat menguruskan dengan baik, contohnya cara sistem pembuangan sampah yang tersusun, teratur di rumah, nampak cantik, nampak kemas. Kamu ambil tisu, lepas tu masukkan dalam bakul sampah. Macam saya contohnya. Sebelah ada tisu ni kan. Ambil tisu, lepas tu campakkan dalam bakul sampah. Campak dalam ada plastik sampah. Kalau macam tu. Tapi kalau misalnya nak mengurutkan sampah ni kan, nanti tisu bersepah sana, bersepah sini, baik gunakan satu je. Gunakan sapu tangan. Pun dapat jimat. Tak perlu nak beli tisu kan? Tak payah sederhana. Tapi kalau kamu mampu nak beli dan itu beli tisu adalah sederhana, bolehlah beli tisu. Kan? Kalau banyak duit kan, boleh. Lihat gambar yang keempat, menerima wang belanja daripada ayah, wang saku. Jadi bagaimana cara kamu nak bersikap sederhana? Kamu merancang perbelanjaan. Nak gunakan duit itu, ke mana duit dibelanjakan, apa nak beli, berapa banyak nak simpan, kamu merancang. Bukanlah dapat aja lepas tu kamu beli. Beli yang macam-macam, nak habiskan duit itu. Itu tidak sederhana. Ini kebaikannya pula dapat berjimat cermat. Kita akan cuba memahami lebih lagi menggunakan aktiviti yang cikgu sediakan dan kita cuba buat aktiviti itu bersama-sama supaya kita lebih memahami topik pada hari ini. Padankan perlakuan sederhana dengan kebaikan. Ini adalah kalau tengok standard yang atas ni, standard pembelajaran 13.3. Kita baca dulu ya. Ini adalah aktiviti yang kita boleh buat sama-sama untuk lebih memahami lagi topik pada hari ini. Okey, nombor 1. Saya menutup suis penyaman udara apabila tidak digunakan. Sebelah ni apa? Sebelah ni ialah kebaikan dia. Tengok perlakuan sederhana dengan kebaikannya. Padankan perlakuan sederhana dengan kebaikannya. Yang kita baca dulu. Nombor 2, saya menyimpan sebahagian kuih yang dibuat oleh ibu untuk adik dan kakak. Menyimpan sebahagian kuih yang dibuat oleh ibu untuk adik dan kakak. Dia tidak menghabiskan kuih itu semua. Tak habiskan makan. Mentang-mentang sedap, habis semua makan. Tak macam tu, disimpan. Yang ketiga, saya meminta ayah membelikan saya beg yang sederhana harganya. Saya meminta ayah membeli saya beg yang sederhana harganya. Tidak mahal sangat, tidak murah sangat, bergantung kepada apa yang kamu miliki. Maksudnya, tengoklah kalau kita ni ekonominya atau pendapatan ibu dan ayah sederhana, kita
Dia ikut. Contohnya harga beg tu RM100. Contoh RM100. Tengok, adakah bagi kita RM100 tu mahal ke, murah ke, sederhana? Kalau orang tu banyak duit, seorang jutawan, jutawan, duitnya banyak sangat dalam bank, RM100 tu, itu murah. Murah, RM100 tu macam RM1 aja bagi mereka. Itu mereka boleh beli beg dengan harga RM1,000, RM2,000 bagi mereka itu sederhana. Tapi bagi kita, bagi kamu semua, 100 tu mungkin mahal. Kita macam ni lah. Kita lihat keadaan diri kita sebagai murid. Walaupun ibu dan ayah kita kaya, tapi bukan duit kita kan. Duit kamu kan. Kamu berapa kamu ada? Kalau kamu ada cuma dekat dalam bank simpanan ada dalam 300, macam tu, boleh RM50 beli dengan harga yang sederhana. Saya tidak makan hingga terlalu kenyang. Saya menyimpan wang saku ke dalam tabung. Ini semua nak berjimat ni, bijak ni. Untuk masa hadapan, kalau ada keperluan yang mustahak, duit itu boleh digunakan. Jadi kita sekarang ni kita padankan. Kat mana? Adik dan kakak dapat merasa kuih itu. Mana ada kuih tadi? Kita cuba draw. Okay. Adik dan kakak menyimpan kuih. Ni adik dan kakak. Jadi ni kebaikannya. Daripada sini, naik atas. Macam tu. Saya menyimpan sebahagian kuih yang dibuat oleh ibu untuk adik dan kakak. Adik dan kakak dapat merasa kuih itu sedapnya. Okay, nombor satu, saya menutup suis penyaman udara apabila tidak digunakan. Apa kebaikannya kalau menutup suis penyaman udara, aircon? Apa keuntungannya? Ni tadi, bil elektrik dapat dikurangkan. Okay, bil elektrik dapat dikurangkan. Kita ambil di sini, bil elektrik turun ke bawah. Gitu. Okay, kemudian saya minta ayah membeli saya beg yang sederhana. Beg yang sederhana harganya. Ni pakai duit ayah. Jadi nanti ayah dapat menggunakan wangnya untuk keperluan yang lain. Boleh beli macam-macam yang lain diperlukan. Bukan sekadar nak beg saja. Ayah juga nak beli barang lain. Misalnya barang elektrik dah rosak. Ataupun ayah nak beli barang-barang rumah, nak tambah mana yang perlu, nak beli komputer ke untuk kegunaan kamu atau ayah kamu. Jadi kita dapat membantu ayah. Jadi jangan minta mahal-mahal, nanti duit ayah habis tak boleh nak buat benda yang lain, tak boleh bawa pergi ke berjalan. Kejap lagi dah boleh, mungkin dah boleh merentas negeri. Sekarang pun dah fasa yang ketiga dan kejap lagi nak orang dewasa akan jumlah orang dewasa akan naik kepada 90%. Jadi selepas itu kita mungkin dah boleh merentas negeri dan kamu mungkin boleh balik kampung. Ada yang asal daripada Sarawak nak balik Sarawak. Jadi duit itulah nak pergi ke sana, nak berjalan. Macam tu. Jadi kita minta ayah belikan yang sederhana harganya. Faham ya, murid-murid? Siapa yang nak balik ke Sarawak? Tak sabar nak tengok nenek ya. Okey, saya tidak makan hingga terlalu kenyang. Saya tidak makan hingga terlalu kenyang. Jadi kat sini perut saya tidak berasa senak. Senak ni macam mana senak ni? Penuh dengan makanan perut tu. Kembung. Okey, tadi saya menyimpan wang saku ke dalam tabung. Kat mana tadi? Wang saku ke dalam tabung. Jauhnya. Kita nak naik atas. Daripada bawah ni. Naik atas. Naik atas. Sana. Baik. Sampai sini je. Kita naikkan atas sikit. Dia boleh naik atas. Sampai pun sini. Macam itulah murid-murid. Okay, faham Cikgu memang besarkan ni kali ni. Dia punya paparan belakang tu biar puas. Biar duduk bersandar pun boleh nampak. Tak payah tengok mata dekat-dekat situ. Kecil sangat. Okay. Cuma cikgu yang kecil. Okay, seterusnya. Yang ini
Lampiran yang cik juga tunjukkan lampiran seterusnya. Lampiran yang seterusnya lengkapkan ayat di bawah ini. Ya, ada tak jawapan disediakan? Nampaknya jawapan tidak disediakan. Agak ni kita apa? Oh, ni apa ni? Ini jawapan ke? Disuruh kita scan. Lengkapkan ayat di bawah ini. Saya menutup suis lampu sebelum keluar dari bilik. Yang kedua, saya akan makan rambutan secukupnya dan apa? Dan cuba tuliskan menyimpan untuk ahli keluarga yang lain. Tak habiskan ya. Ingat orang kat belakang. Nombor 3, saya menggunakan penyiram kerana tidak suka tidak suka membazirkan air. Kalau kita tak gunakan bahan alat penyiram ini, maka air akan banyak melimpah keluar kalau kita tak gunakan. Misal kita gunakan getah pipe tu, jadi banyak yang akan keluar air. Dan nombor 4, saya memasukkan baki wang saku ke dalam apa? Ke dalam tabung. Yang kelima, saya memperlahankan bunyi radio supaya tidak apa? Supaya tidak mengganggu adik yang tidur. Ya, seterusnya ke-6, kami sekeluarga mengamalkan amalan 3R. Amalan apa? Amalan 3R. Amalan kita semula. Amalan yang baik. Amalan yang baik. Kita tak terus buang bahan, ada barang yang masih lagi boleh digunakan ataupun boleh dijual, masih ada lagi. Jadi kita tidak membazir dekat situ, tak buang macam tu aja. Masih lagi boleh mendapat manfaat daripada barang-barang tersebut. Kalau dibuang tak adalah. Kalau disimpan ataupun dijual, masih lagi boleh mendatangkan sesuatu dalam bentuk wang dan sebagainya. Itu cara bersikap sederhana. Jadi cikgu nak bawa kamu kepada standard pembelajaran yang 13.3, iaitu menjelaskan kebaikan bersikap sederhana dalam keluarga. Kebaikan itu, saya cikgu nak fokus itu. Jadi kita lihat 13.2, cara bersikap sederhana. Nyatakan cara bersikap sederhana dalam keluarga berdasarkan gambar di bawah. Kita baca pernyataan. Mengambil makanan secara bersederhana semasa menghadiri majlis hari jadi rakan saya. Mengambil makanan yang secara sederhana, tidak ambil gelonjoh semua nak dimakannya. Yang kedua, menyimpan sebahagian kuih yang dibeli oleh ayah untuk adik. Ayah beli kuih dekat pasar. Kamu taklah makan semua kuih tu, kamu tinggalkan untuk adik. Itu amalan bersederhana yang boleh dilakukan di rumah. 3, menutup suis kipas dan lampu apabila saya keluar dari bilik. Untuk tahun 2, kamu belajar tajuk bersederhana ini. Situasinya di rumah. Nanti bila kamu tahun 3, kamu akan jumpa lagi tajuk ini. Tajuk bersederhana ini. Cuma lokasinya atau situasi tempat itu di sekolah. Hampir sama. Di rumah kena jimatkan elektrik. Di kelas nanti kena jimatkan elektrik juga. Dia cuma situ tempatnya berubah. Tajuk sama. Tengok nombor 1 tengok apa. Dia ada 1, 2, 3. Nak tulis. Saya tak perlu tulis lah. Cikgu akan tulis saja mana jawapan. Jawapannya nombor berapa. Gambar perlu juga nombor berapa. Ni nombor 1. Tengok dia menutup suis kipas. Menutup suis kipas. Di mana? Menutup suis kipas di sinilah. Nombor 1. Di sini. Cikgu buat sini. Dia tak keluar dia punya tu. Kena buat 2 kali. Ni nombor 1. Menutup.
Switch kipas dan lampu apabila saya keluar dari bilik. Saya akan Yang kedua, yang ketiga, yang kedua apa tadi? Tengok ni adalah kalau pakai macam ni, ini adalah majlis hari jadi. Majlis hari jadi yang pertama. Jadi ni nombor 2 lah. Nanti jawapannya kat sini nombor 2. Mengambil makanan secara bersederhana semasa menghadiri majlis hari jadi rakan. Janganlah nampak makanan banyak macam tu. Kamu pun mata pun besar terbeliak tu. Semuanya kamu nak masukkan dalam pinggan. Caranya kamu ambil pinggan, kamu masukkan sedikit-sedikit. Masukkan sedikit-sedikit. Nanti kalau kurang, kamu boleh tambah. Tapi kalau dah kenyang, kamu tak perlu ambil lagi. Tapi kalau kamu dah penuhkan meja kamu dengan makanan, jadi tamak kan? Ambil penuh, ambil masuk dalam letak, masuk dalam letak. Satu meja tu, kamu punya je. Dah makan-makan 2 pinggan, kenyang dah tak nak masuk lagi. Dah, siapa nak makan yang lain tu? Baji. Yang ketiga, saya akan, ni nombor 3 ni tadi. Tengok di bawah, dia buka aje. Ada kuih ni, kuih apa? Kuih donat. Kuih donat. Menyimpan, ni nombor 3. Menyimpan sebahagian kuih. Menyimpan sebahagian kuih yang dibeli oleh ayah untuk adik. Bagus ni. Selain pada kamu bersederhana, kamu juga membuktikan kamu adalah seorang yang prihatin terhadap ahli keluarga kamu. Okey, menyatakan kebaikan bersikap sederhana dalam keluarga. Ini standard pembelajaran 13.3. 13.3 ialah menjelaskan kebaikan bersikap sederhana dalam keluarga kamu. Jelaskan apa kebaikan dia. Tajuk cikgu dah bercampur-campur dah. Okey, tengok. Jadi kebaikan. Okey. Macam ni, ahli keluarga, hubungan kekeluargaan, pembaziran, hidup bahagia, mementingkan diri, berjimat cermat, mengelakkan dalam perbelanjaan harian, merapatkan apa, mengamalkan sikap apa, keluarga apa, menjauhkan sikap apa, menjaga perasaan bagaimana. Kebaikan bersikap sederhana dalam keluarga. Jadi bagi berapa ni? Ada bagi 6. Kalau kamu ingat 4 pun dah bagus. Kebaikan bersikap bersederhana dalam keluarga. Nombor 1, mengelakkan dalam perbelanjaan harian. Mengelakkan apa? Mengelakkan pembaziran. Mengelakkan pembaziran dalam perbelanjaan harian. Dan merapatkan apa? Merapatkan ahli keluarga, merapatkan hidup bahagia, merapatkan hubungan kekeluargaan, merapatkan hubungan kekeluargaan. Merapatkan hubungan kekeluargaan. Antara ibu dan ayah, antara kamu dan abang kakak dan kamu, adik dan kamu dan adik. Hubungan tu menjadi rapat. Itu yang penting ya, kekeluargaan tu bagus. Mengamalkan sikap apa? Sikap yang baik ialah berjimat cermat. Berjimat cermat. Berjimat cermat. Menyimpan. Masa ada kita simpan. Takut nanti waktu kita perlukan, kita masih boleh menggunakan apa yang kita simpan. Tapi kalau kita tak simpan, waktu kita perlukan, kita tak ada apa-apa. Jadi kita sangat susah pada waktu itu. Yang keempat, keluarga apa? Yang keluarga akan hidup bahagia. Menjauhi sikap pembaziran.
pembaziran. Menjaga perasaan ahli keluarga. Nanti di sekolah, menjaga perasaan kawan-kawan, menjaga perasaan guru. Nanti mereka pun menjaga perasaan kamu. Itu saling hormat, menghormati, prihatin. Jadi kamu akan menjadi seorang insan seorang yang baik, seorang manusia yang baik, sebab kamu mempunyai perasaan yang baik, hati yang baik, perasaan yang baik. Jadi orang yang tak ada punya hati dan perasaan ini, itu yang jadi perompak, menyusahkan orang, meragut orang, membuli orang sebab dia tak ada perasaan dalam jiwa dia itu, dalam hati dia tak ada perasaan yang baik. Jadi moral ni mengajar murid-murid supaya menjadi baik, hati menjadi baik, mempunyai perasaan yang baik. Itu tujuan belajar moral ni. Okey, itu. Jadi bolehlah disimpulkan di sini sebagaimana yang telah cikgu sebutkan juga, maksud kesederhanaan itu ialah bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau keputusan tindakan kamu, dan dia tidak mengabaikan pula kepentingan orang lain, tidak mengenepikan orang lain pun dijaga juga. Kemudian sebagai contoh perlakuan sederhana di rumah, serumah ialah contohnya berjimat cermat, menggunakan wang saku, tidak membazir air dan elektrik, mengamalkan pemakanan yang seimbang, yang baik, tidak sombong dan bergaul mesra dengan ahli keluarga, tidak bijak pula membahagikan masa, itu antaranya. Kemudian kebaikan bersifat sederhana ini dalam keluarga, antaranya ialah dapat menjimatkan wang, mengelakkan pembaziran, disenangi ahli keluarga, badan sihat dan cergas, menjadi anak yang disayangi oleh ahli keluarga. Okey, itu antara kebaikan dapat dirumuskan daripada pelajaran kita pada hari ini. Okey, tugasan untuk minggu ini ialah buku aktiviti buku aktiviti muka surat 70 bahagian B sahaja. Bahagian B sahaja bahagian yang bawah tu nanti sebab cikgu mengajar mengikut standard pembelajaran. Jadi yang bawah tu standard pembelajaran cikgu akan ajar minggu hadapan. Yang ini je kamu baca dan kamu tandakan betul atau salah. Baca, kamu tandakan betul atau salah dalam buku. Dan juga cikgu akan letakkan tugasan ni dalam blog cikgu. Siapa yang tak ada buku, murid-murid moral daripada sekolah yang lain, bolehlah kamu save as ataupun simpan atau kamu ambil daripada blog Cikgu Talha. Cikgu letakkan dekat bawah, dekat bahagian description, kamu tekan kat situ ada link Cikgu Talha tu, kamu tekan. Kalau tak pandai macam mana, kamu type aja kat Google Cikgu Talha blogspot contohnya kan. Nanti adalah carian tu, nanti ada jumpa blog saya Cikgu Talha blogspot.com. Kat situ cikgu letakkan nota-nota lah untuk kemudahan kamu lah. Cikgu bagi nota sikit semua kamu nak baca, nak fahamkan lagi selain daripada kamu dengar video yang cikgu buat ni Okeylah murid-murid, semoga kita dapat jumpa lagi secara bersemuka ni. Tak lama lagi ni cikgu yakin setelah 90% lebih dewasa ini divaksin, kita boleh pergi kembali ke sekolah dalam SOP yang telah ditentukan kita kena ikut sebab COVID ni masih ada lagi, masih mengancam manusia mengancam kita semua. Tetapi kita dalam masa yang sama kita terpaksa juga meneruskan kehidupan kita seperti biasa. Kita terpaksa pergi sekolah, ibu dan ayah terpaksa bekerja untuk meneruskan kehidupan macam tu untuk belajar. Jadi sekian saja, sampai kita bertemu lagi. Jangan lupa subscribe channel ini. Okay, bye.